Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Siti Nurhafizah binti Muhammad Johar daripada Diploma Pendidikan Islam semester 2 kelas 3. Topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan nafkah. Kawan-kawan pernah dengar tak apa itu nafkah? Jom kita belajar apa itu nafkah. Saban hari kita lihat kes penceraian meningkat dari hari ke hari. Ini kerana puncanya si suami maupun si isteri tidak dapat memenuhi nafkah zahir maupun nafkah batin sehingga terabainya keluarga isteri maupun anak-anak. Apakah itu nafkah? Nafkah menurut istilah mengeluarkan perbelanjaan atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang itu membiayainya. Perbelanjaan yang dimaksudkan adalah semua hajat dan keperluan seperti pelajaran, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya. Selain daripada itu, nafkah dari segi bahasa mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan, dan dari segi istilah pula, apa jua bentuk keperluan seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Selain daripada itu, tanggungjawab memberi nafkah diamanahkan kepada ketua keluarga, iaitu suami yang wajib memberi nafkah maupun menjaga kebajikan isteri dan anak-anak. Bahkan jika berlaku perceraian sekalipun, si suami wajib memberi nafkah sepanjang isteri berada dalam iddah dan nafkah menguruskan anak. Daripada Hakim bin Muawiyah, daripada ayahnya Muawiyah bin Haidar, ia telah bertanya dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah hak isteri terhadap kami? Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, dan hendaklah engkau memberi pakaian kepadanya seperti mana engkau berpakaian. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai. Allah juga telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan kepada Allah sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Selain daripada itu, nafkah juga terbahagi kepada 5 jenis. Antaranya adalah nafkah terhadap diri sendiri, dan nafkah terhadap ibu bapa, nafkah terhadap isteri, nafkah terhadap anak-anak, dan nafkah terhadap benda-benda lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan. Selain daripada itu juga, panduan untuk mendapatkan sumber nafkah ini adalah dengan mencari kerja halal yang tidak bertentangan dengan Islam. Jika kita mencari rezeki yang bertentangan dengan Islam dan kerja yang tidak halal, ia akan menyebabkan hidup rumah tangga kita tidak harmoni dan tidak dihargai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dah dengar kan apa itu nafkah? Jom kita tengok apa itu hukum memberi nafkah. Yang pertama ialah seorang anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapanya. Jika anak melebihi diri sendiri, apakah maksudnya? Maksudnya, jika seseorang anak itu mampu untuk menampung dirinya sendiri daripada segi makan, pakai, tempat tinggal, dan jika ada lebihannya, mereka wajib memberi kepada ibu bapa mereka. Kerana itu dikira sebagai nafkah. Anak juga perlu memberikan nafkah kepada ibu bapa mereka yang miskin.
Dan jangan lupa kepada ibu yang telah ditinggalkan oleh suaminya tanpa diberikan nafkah. Hukum memberi nafkah yang kedua ialah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya jika isterinya seorang yang taat, menurut perintah dan sedia melayan suaminya. Yang kedua ialah jika seorang isteri itu tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, suaminya perlu memberikan nafkah dan perbelanjaan kepada isterinya supaya dapat menyara hidup mereka. Bukan ibu bapa dan isteri sahaja yang perlu diberikan nafkah. Anak juga perlu diberikan nafkah. Ibu bapa perlu menyediakan nafkah anak dari segi memberi mereka tempat tinggal yang selesa dan selamat. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bermaksud, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Anak juga perlu diberikan makanan yang seimbang dan sihat mengikut piramid makanan dan sedikit makanan tambahan yang boleh menjamin pertumbuhan akal dan badan mereka. And thanks for gifting yourself these next few minutes. It's important to remember that you're a priority, and allowing yourself even just a few short minutes of intentional reflection can really have a positive impact on the rest of your day. So let's use these next few minutes to come back to center and set an intention for the rest of your day. Hai, saya dah balik semula ni. Baiklah, kita akan sambung tentang nafkah yang lain-lain. Tadi saya dah sebutkan tentang nafkah ibu bapa, nafkah isteri, nafkah anak, dan kali ini saya akan terangkan tentang nafkah haiwan. Haiwan apa tu? Haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, haiwan peliharaan yang boleh dimakan dagingnya seperti ayam. Dan yang kedua, haiwan peliharaan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing. Seterusnya, kita masuk pula kepada tajuk nafkah batin. Nafkah batin merupakan keperluan dalaman rohani. Istimna iaitu bersetubuh merupakan salah satu cabang bagi maksud nafkah batin. Sebelum ini mesti korang terfikirkan nafkah batin hanyalah beristimna antara suami isteri. Tidak. Selain daripada beristimna, berkongsi masalah, mendengar meluahan isteri, berbual dan bermesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri merupakan salah satu definisi nafkah batin. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita wajib menunaikan hak nafkah kerana ia adalah satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Semua dapat tak apa yang kami terangkan? Daripada maksud nafkah sehinggalah kepada jenis-jenis nafkah. Baiklah, terakhir daripada kami, belajarlah ilmu Allah dan cari ia sebanyak yang mungkin kerana ilmu Allah itu sangat luas. Sekian, ma'assalamah wa ilal liqa'.